Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kelas hari ni kita ada 3 orang. Ya, bagus. Intan, Farishan, Najwa, Glory. Siapa Glory ni? Dan kita ada Aina Nur Fatimah binti Abdul Manaf. Okey, kita mula saja. Kalau mereka nak nak online lah. Tak mau online, mereka tengok rakaman. Okey. Mana api pula dah. Okey, hari ni tajuk kita sambung lagi bab pembiakan, bab 4. Kalau ada buku teks, boleh tengok pada muka surat. Muka surat berapa ni? 104. Muka surat 104. Tajuk kita hari ni ialah kita haid. Okey. Jadi semua kita nak mula hari ni. Sambung lagi. Kita dah belajar bab pembiakan ni sebelum cuti raya itu. Jadi kita cuma nak sambung saja. Hari ni kita masuk satu topik 4.3 iaitu kita haid. Okey, baik. Kita haid ni dialami oleh orang perempuan. Okey, orang lelaki tak mengalami kita haid. Orang perempuan saja. Okey. Kalau ada buku teks boleh tengok buku teks, kalau tak ada boleh tengok. Saya share dengan awak sekarang ni ialah buku teks digital lah. Okey. Yang mana kita tengok di sini, perempuan akan mula mengalami haid apabila mencapai akhir baligh. Jadi rasanya budak-budak satu optimis. Pelajar tingkatan 1 biasanya sudah pun mengalami akhir baligh. Kalau tak alami lagi pun jangan risau. Okey. Bila dah akhir baligh barulah akan mengalami haid. Okey. Biasa kita sebut sebagai period. Dekat rumah, dekat kampung biasa kita panggil period lah. Kita jangan panggil haid ni. Okey. Istilah sains dia kita panggil haid. Haid merupakan tanda bermulanya kita haid bagi setiap perempuan. Haid tu apa dia? Peluluhan lapisan dinding uterus. Uterus ni apa? Kalau ingat lagi kita belajar sebelum raya itu, uterus ialah rahim. Dan ada darah yang mengalir keluar melalui faraj. Okey, ada darah yang keluar setiap bulan keluar melalui faraj. Okey. Kita haid pula. Tadi haid tu ialah peluluhan lapisan dinding rahim, lepas tu ada darah keluar, itu haid. So kita haid, kitar haid pula ialah dia satu siri perubahan yang berlaku sepanjang masa 1 bulan. Kalau orang normal biasanya 28 hari, satu kitaran 28 hari. Daripada hari pertama sampai hari ke-28 ada berlakunya beberapa perubahan pada dinding uterus ataupun rahim awak. Rahim yang perempuan lah, lelaki tak ada lah. Okay. Yang berkaitan juga dengan ovari, iaitu organ yang menghasilkan ovum ataupun sel pembiakan wanita. Okey. Baik. Kita haid ni dikawal oleh otak dan juga hormon-hormon wanita. So kalau orang yang haid dia teratur 28 hari, 29 hari, tiap-tiap bulan tak miss, biasanya dia adalah hormon yang stabil. Bagi orang yang hormon tak apa stabil, dia mungkin akan lari. Ada yang 20 hari, ada yang 35 hari, macam-macam.
Okey, semuanya bergantung kepada yang pertama pengambilan nutrien. Makan. Kalau makan makanan berkhasiat, makanan yang sihat, insya-Allah hormon dalam badan pun akan jadi sihat. Bila hormon dalam badan tu sihat, kita akan mendapat kita haid yang sempurna lah. Okey, baik. Yang kedua ialah perubahan berat badan secara mendadak. Daripada gemuk tiba-tiba kurus, ataupun daripada kurus tiba-tiba jadi gemuk. Yang tu pun mengganggu hormon dalam badan. Sebab dia mengejut, mendadak. Okey. Dan juga perubahan emosi dan tekanan mental. Okey, sebab tu pengurusan mental dan emosi kalau awak belajar dalam pendidikan kesihatan penting ya untuk orang-orang perempuan supaya menjaga emosi dan tekanan mental. Kerana yang tu sangat mempengaruhi hampa punya hormon yang juga akan mempengaruhi kitar haid. Okay, baik, ini gambar apa je aku tunjuk ni? Ini ialah gambar kitar haid. Okey. Fasa dia, cikgu habang di sini ada 1, 2, 3, 4 fasa. Fasa yang pertama ialah fasa haid. Fasa yang kedua, fasa pemulihan lapisan uterus. Kemudian kita ada fasa subur. Yang keempat, fasa prahaid untuk kitaran bulan hadapan. Okey. Dan cikgu, kalau awak tengok sini ada nombor 1, 2, 3, 4 sampai nombor 28. Itu ialah bilangan hari ya. Bilangan hari. So standard satu bulan kitaran dia adalah 28 hari. Hari yang pertama kita kira bermula daripada hari mula-mula awak period ataupun hari mula-mula haid awak keluar. Okay. Katakanlah haid awak keluar 1 hari bulan. Bulan ni bulan apa? Kita ambil bulan 6 lah. 1 Jun 2021. 1 hari bulan cun-cun keluar haid. Itu kita kira hari pertama. Kalau kata keluar 16 hari bulan 5. Baru ni 16 hari bulan 5 keluar haid. Itu kita kira hari pertama. Kita tak kira hari 16. Kita kira hari pertama. Setiap kitaran awak, setiap perempuan tu tak sama. Ada yang 5 hari bulan, ada 12 hari bulan. Ada yang 25 hari bulan. Setiap bulan kan. Jadi dia tak sama. Setiap orang. Jangan duk banding pula. Hang 2 hari bulan, kawan hang 18, duk susah hati. Siapa saya 18, siapa kawan saya 2. Setiap orang tak sama. Okey. Tapi hari yang pertama keluarnya darah haid itu kita kira sebagai hari pertama. Day 1. Okey. Mari kita tengok muka surat seterusnya. Surat seterusnya 105. Hari pertama hingga hari kelima, iaitu fasa haid. Apakah yang berlaku? Yang pertama sekali, lapisan dinding uterus. Lapisan dinding uterus yang warna merah ini. Yang warna merah dalam gambar ini ialah dinding uterus, dinding rahim awak. Dia akan terluluh ataupun terurai. Dia keluar sebagai darah. Okey, dinding awak yang tebal tu, yang warna merah tebal tu, dia akan keluar sikit sampailah dia jadi nipis balik. Okey. Dinding tu akan keluar. Dan ovum yang tidak tersenyawa. Okey, ovari awak ni, ovari yang 2 biji sebelah kanan dan kiri ni tiap-tiap bulan akan mengeluarkan satu sel pembiakan wanita ataupun kita panggil sebagai ovum. Ovum tu kalau tak disenyawakan, dia akan keluar mai sekali dengan haid, sekali dengan darah haid. So maksud dia darah haid tu mengandungi dinding uterus ataupun dinding rahim, ada juga salur darah dan ada juga ovum, telur hang yang tidak disenyawakan tu. Sebab tu orang bila dia mengandung,
dia punya ovum disenyawakan, tidak lagi berlakunya haid. Orang yang hamil tidak haid. Kerana apa? Kerana tak ada nak keluar. Dia punya ovum tu tak keluar. Pasal dah disenyawakan. Ini setiap bulan yang awak alami ni sebab awak tidak hamil, iaitu ovum hampa tidak disenyawakan. So, sampai masa dia akan keluar. Dia expired lah. Dia setiap bulan dia keluar satu. Tak pakai, expired lah. Dia keluar sekali dengan darah haid. Biasanya hari pertama sampai hari kelima. Itu normal lah secara am. Ada yang 6, ada yang 7. Ada yang 8, ada yang 9. Jadi macam-macam. Kerana apa? Banyak faktor yang cikgu sebut tadi. Faktor pemakanan, faktor berat badan dan juga faktor emosi dan tekanan perasaan. Okey, ada juga faktor keturunan. Okey. Itu yang berlaku pada hari pertama sampai hari kelima. Hari pertama dan kelima ni memang penuh. Pek tu tukar sehari 3-4 kali, memang penuh. Okey, banyak. Kemudian pada hari ke-6 sampai 11, ini kita panggil fasa pemulihan. Fasa pemulihan ini darah dah habis keluar. Darah dah habis keluar. Maksudnya dah stop lah. Period dah stop. Apa jadi dengan hamnya rahim? Okay, kalau awak tengok gambar dalam kutek tu, tadi gambar sebelah kiri dia tebal kan? Warna merah tu. Gambar yang sebelah kanan ni dia sudah pun menipis. Okay? Sebab dia dah banyak keluar tadi. Okay? Dia nipis. Hari ke-6 tu dia nipis. Dan makin hari dia akan semakin menebal balik. Okay? Hari pertama sampai hari ke-5 tu tebal sangat. Dia keluar. Bila hari ke-6 dia tinggal sikit je. Nipis je. Okay? Kemudian pada hari yang ke-6, ke-7, ke-8 tu dia mula balik untuk semakin menebal. Okay, dah jadi tebal balik. Sampailah hujung bulan, dia tebal macam gambar sebelah kiri ni. Dia keluar balik. Tiap-tiap bulan lagu tu duk pusing pimai-pimai. Okay. Salur darah pada dinding uterus mula terbentuk dan bersedia untuk menerima penempelan sel yang disenyawakan. Maksud dia, sekiranya berlakunya persenyawaan, okay, bila ada ovum yang dilepaskan, dia ada sperma yang masuk, dia akan melekat, menempel dekat rahim ni untuk membesar jadi baby. Okay, dia nak jadi baby, dia melekat dekat rahim ni. So dinding ni akan jadi tebal untuk menerima penempelan sel yang telah disenyawakan. Okay. Kalau dia nipis, dia tak mau nak melekat. Mulalah jadi keguguran. Okay. Sebab tu dinding rahim awak automatik dia akan mula menebal daripada hari ke-6 sampai hari ke-11 untuk menerima penempelan sel. Untuk terima sel yang dah disenyawa tadi, sperma dengan ovum tadi, untuk menempel kat sini. Okay. Kemudian kita ada fasa subur, hari ke-12 sampai hari ke-17. Fasa subur, apa yang berlaku? Ovum dibebaskan dari ovari pada hari ke-14 kita haid. Hari pertama tadi, katakan 1 hari bulan 6, sampailah 14 hari bulan 6. 14 hari bulan 6 ini ialah biasanya kalau orang normal dia adalah hari paling subur. Iaitu dia punya ovum dah pun dibebaskan. Kalau awak tengok gambar dalam kutek, ada satu biji kecil dia tulis ovum yang keluar daripada ovari. Ovari awak ni belah kiri ada, belah kanan ada. Dia keluar sebiji saja. Jangan ingat belah kiri keluar satu, belah kanan keluar satu. Tak, sebiji saja. Okey. Dan bila dia keluar, dia dah standby. Tunggu kalau ada sperma yang masuk, dia akan bersenyawa. Jadi baby. Okey. Kalau tak ada, dia tunggulah.
Okey. Tapi kira pada waktu ini, hari ke-12 sampai 17 ni, ovum dah ada dan ini dikira hari subur. Okey. Kemudian dinding uterus ataupun dinding rahim awak dan salur darah terus berkembang. Dia jadi makin tebal. Kalau awak banding gambar yang tadi dengan gambar yang sekarang ni, gambar ni sudah semakin tebal. Okey. Kalau berlakunya persenyawaan, dia akan keluar mai dan melekat di dinding ini. Okey. Kemudian pada hari ke-18 sehingga hari ke-28 itu ialah fasa prahaid untuk nak haid pada bulan depan pula. Okey. Sekiranya tidak berlaku persenyawaan. Okey, kalau ovum ni tak pakai, hari ke-18 dia dah mula dah. Dinding dia makin tebal, banyak salur darah. Kalau ada persenyawaan, dia akan menempel kat sini. Okay. Kalau tak ada persenyawaan, dia takkan menempel dan selagi bila sampai masa dah, dia pun akan keluar. Jadi darah haid. Batuk. Okay, kalau awak tengok kat sini, cikgu besarkan. Cikgu lukis guna pen warna kuning. Ini ialah ovum. Okey, ovum. So sekiranya ada sperma yang dilepaskan, sperma cikgu warna biru. Sperma dilepaskan, masuk, berenang, jumpa dengan ovum. Bila jumpa, dia jadi, cikgu berwarna hijau. Dia jadi baby . Dia sudah pun disenyawakan. Istilah dia awak akan belajar pada subtopik akan datang. Okey, bila dah bersenyawa, dia akan keluar, dia akan melekat di uterus ini, dinding ni. Sebab tu dinding tu kena tebal, kena ada banyak salur darah. Bila dia melekat tu, lama-lama dia pun membesar dan jadilah baby selama 9 bulan. Okey, selama 9 bulan. Okey, tapi kita haid sekiranya tidak berlaku. Okey, tidak berlaku. Kalau awak tengok sini dah ada istilah ada embrio. Okey, jika berlaku persenyawaan, penempelan embrio. Okey, embrio ni apa? Yang cikgu buat tadi itulah. Sperma masuk, bersenyawa dengan ovum. Ni warna biru cikgu buat ni. Bila dah bersenyawa, dia jadi satu benda baru, kita panggil sebagai embrio. Embrio ni lah yang akan melekat di dinding uterus dan membesar. Okey. Sekiranya tak ada berlaku persenyawaan, maka embrio pun tak ada, maka awak punya ovum tadi tidak digunakan. Okey. So pada fasa prahaid ni, dia tunggu kat sini lah awak punya ovum tadi. Sampailah hari ke-28, dia tunggu juga ada masuk ke, tidak masuk ke sperma. Kalau ada, on. Kalau tak ada, dia akan keluar pada 1 hari bulan, pada hari pertama, iaitu keluar sebagai darah haid. Okay, itu cerita pasal kita haid. Okay, setakat ni ada soalan nak tanya? Okay, awak kena tahu ada 4 fasa. Fasa pertama, fasa haid. Yang kedua, fasa pemulihan. Kemudian, fasa subur. Kemudian yang keempat, fasa prahaid. Fasa subur ni paling mudah untuk mengandung lah. Sekiranya pada masa fasa subur ni berlakunya hubungan seks, ada sperma dilepaskan. Masa yang paling subur, paling mudah untuk berlakunya kehamilan. Okey.
Sekiranya tidak ada soalan, cikgu teruskan dengan kepentingan mengurus kebersihan diri. Awak semua pelajar tingkatan 1 masih lagi baru belajar, baru start period. Baru start period pun baru setahun 2 tahun, ada yang 3 tahun. Ada yang baru nak start kemarin. Nah, jadi tak tahu lagi. Okey, penjagaan kebersihan sangat penting bagi memastikan sistem pembiakan tidak dijangkiti oleh mikroorganisma seperti bakteria, virus dan kulat. Okey. Kalau kita tak jaga betul-betul, tak jaga kebersihan bila period tu, nanti boleh berlakunya macam-macam penyakit yang disebabkan oleh bakteria, ada virus, ada kulat. Okey. Macam mana cara dia? Yang pertama, semasa haid, wanita perlu sentiasa menukar tuala wanita 3-4 kali sehari. Okey, 3-4 kali sehari tukar tuala wanita. Tuala wanita tu pack lah yang duk beli setiap bulan tu. Tukar 3-4 kali sehari. Ada yang sehari, 2 hari baru tukar pun ada. Okey. Sehari 3-4 kali kena tukar. Jangan duk simpan peram penuh baru nak tukar. Tanya kan, 3-4 kali tukar sehari. Maksudnya lebih kurang 7 hingga 8 jam. 7 hingga 8 jam tukar. Okey, 6 jam lagi cantik. 6 jam tukar. Pukul 8 pagi pakai, pukul 2 petang tukar. Pukul 8 malam tukar. Pukul 2 pagi tukar. Okey. Untuk menghindari jangkitan bakteria dan virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran kencing. Okey, kita dah belajar dulu saluran kencing dan juga awak punya faras itu duduk sekali. Jadi darah pun keluar ke situ. Kalau tak jaga kebersihan dia, tak tukar, nanti boleh terjangkit punya saluran kencing. Jadi kencing sakit, kencing darah dan sebagainya. Yang kedua, wanita haid digalakkan mandi dengan kerak untuk membersihkan tubuh badan. Bila pergi sekolah, pergi jalan sana sini, banyak terdedah kepada bakteria dan kuman. Okey. Jadi kena mandi kerak. Takut kuman tu termasuk dalam hang punya faras. Nanti dalam period masuk pula kuman, pek pula tak tukar. Nanti jadi penyakit macam-macam. Okay. Apakah yang akan berlaku sekiranya seseorang perempuan itu mengalami masalah kita haid yang tidak stabil? Okay. Apa jadi? Biasanya kita haid 28 hari. Kita haid yang tidak stabil merujuk kepada seorang wanita tidak mengalami haid pada setiap bulan. Kita haid terlalu panjang atau terlalu pendek. Ada orang yang tak mai. Dia mai 3 bulan sekali pun ada. Ada yang terlalu pendek. Hari pertama period, hari ketiga dah habis. Ada juga yang hari pertama period, hari ke-15 baru habis. Okay. Ada orang yang kerap sebulan 2 kali. Okay. Masalah ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang cikgu sebut tadi, pertambahan berat badan, masalah hormon, gangguan emosi, senaman yang berlebihan. Okay. Dan juga mungkin disebabkan oleh ketumbuhan. So kalau masalah agak serius, silalah pergi ke hospital untuk membuat pemeriksaan. Okay, baik. Cikgu nak tunjuk satu video hari ni. Cikgu tunjuk satu video. Awak pun boleh cari sendiri video tu di YouTube. It has 4 phases: menstruation, Siapa pula nak masuk ni? Okay. Nampak tu? Oh, laju sangat lah dia ni pun. Okay, kalau awak tengok di sini, yang merah ni ialah dinding uterus. Yang terdiri daripada salur darah. Okay. The lining of the uterus is shed through the vagina. Okay, dia semakin meluluh, menipis, keluar sebagai
Tengok dia keluar sebagai darah. Ulang sekali lagi, laju sangat video ni. Okay. Ini yang berlaku pada fasa pertama. Pada hari, la ilaha illallah, tak ada nak habaq. Pada hari pertama sampailah ke hari yang kelima. Okey. Kemudian awak boleh kehilangan 4 hingga 12 camca darah sebulan. Okey. Tak tahulah, tak pernah sukat pun. Yang kedua, fasa pemulihan. Lepas tadi semua keluar, nampak tu. Yang merah ni nipis saja. Okey, kalau nipis lagu ni tak boleh menempel. Maksudnya kalau dia tak boleh berlaku kehamilan. Kalau berlaku persenyawaan, dia akan tak boleh menempel, tak boleh melekat. Jadi dia akan gugur. Okey. So dinding uterus tu akan jadi semakin menebal. Okay, dia akan jadi semakin menebal. Kalau buat perasan, tu dah tu semakin menebal. Dia jadi semakin menebal pada fasa pemulihan. Okay. Kemudian fasa ketiga, fasa subuh. Nampak tu? Egg, telur ataupun ovum dikeluarkan daripada ovari. Ini fasa paling subuh. Okey. Kalau ada sperma masuk time ni, memang akan hamil lah. Okey, ni ovum dilepaskan daripada ovari. Dia jalan. Tunggulah. Kalau ada sperma masuk, ngap lah. Kalau tak ada, jalan, tunggu. Tu ada sperma masuk, habis. Okey. Laju sangat, dia tak nampak sperma tadi. Kalau tengok sini ada satu sperma berenang. Tum. Terus dia menempel. Okey. Bermulalah apa nama ni, kehamilan yang tadi tu. Okey, sekiranya tidak berlaku kehamilan, dia masuk ke fasa keempat. Fasa keempat ni ialah prahaid. Masa ni hampa akan jadi macam-macam lah. Bad mood, kepala angin, nak mengamuk, tension, sakit sana, sakit sini, sakit senggugut lah, apalah. Dan kebanyakannya berkaitan dengan emosi. Okey. Sebab dia sudah bersiap sedia untuk jadi darah haid. Okey. Dan kalau hang tengok, hang kena makan makanan yang sihat, kena senaman, kena kerap mandi. Kemudian sampailah masa dia akan mula balik pada hari pertama, iaitu darah haid keluar. Okey. Dan kalau awak dah biasa mengalami, memang 4 tahun, memang 2-3 hari nak period tu ialah tempoh masa yang stres lah. Dia nak marah ya, sakit pinggang, sakit habis. Itu biasa, itu adalah normal. Jangan rasa pelik. Itu adalah normal. Okay, baik, tu video yang cikgu nak kongsi dengan awak hari ni. Okay, ada soalan nak tanya? Anissa, ada soalan? Farish Farhan, kita ada hari ni 6 orang. Aina Nur Fatimah, Farish Farhan, Glory ni saya tak tahu siapa, Intan Farisha, Nang Ina, seorang lagi Anissa. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, cikgu nak bagi kerja rumah. Sebab kita akan tamat lagi 2-3 minit. So baki masa yang ada ni ialah untuk awak membuat latihan lah. Okay, jadi praktis formatif 4.3. Praktis formatif 4.3, soalan nombor 1.
Soalan nombor 1, soalan nombor 3. 2 soalan tu saja. Okey, itu latihan dalam buku latihan. Soalan nombor 1 dan soalan nombor 3, praktis formatif 4.3. Itu dalam buku latihan. Baik, dalam buku nota. Tengok muka surat 104 kalau tak silap. 105. Muka surat 105. Salin ni. Hari 1 sampai 5, hari 6 sampai 11, hari 12, hari 18 sampai 28. Salin semua sekali, gambar-gambar sekali. Okey, lukis. Tak mau putus step, lukis. Lukis dengan tangan baru hang ingat. Baru hang faham bentuk dalam mana. Okey. So 2 job tu cikgu bagi hari ni. Salin muka surat 105 dan latihan praktis 4.3 tadi, soalan nombor 1 dan soalan nombor 3. Okey, kalau tak ada apa-apa, cikgu berhenti setakat ni dulu untuk hari ni. Besok kita akan mula pada pukul 12.30 tengah hari. Cara yang sama iaitu menggunakan Google Meet. Dan pesan dengan kawan mana yang tak dapat online, boleh tengok di YouTube. Sekali lagi cikgu akan upload di YouTube dan cikgu akan bagi link dalam grup WhatsApp. So boleh tengok. Siapa yang tak dapat online, tak ada phone ke, masalah tak ada internet ke apa, tak ada top up ke, cikgu boleh tengok di YouTube rakaman kelas ini. Baik, sampai sini saja. Kalau tak ada apa-apa soalan, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Ya, Terima kasih, sama. cikgu. Ya, sama. Terima kasih, cikgu. Ya, sama.